Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa ala dinika. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Bermaksud, apakah kamu menyangka yang kami ciptakan kamu sia-sia sahaja? Sesungguhnya kepada kami tidak akan kamu dikembalikan. Al-Mu'minun ayat 115. Sadaqallahul azim. Yang hormati dikasihi dan kuasa pengurusan program Kulat Duha Masjid An-Nur USJ 4 Subang Jaya, dan yang dikasihi yang dihormati seluruh kehadiran para jamaah duha di pagi yang penuh barakah ini. Pertama-tama alhamdulillah, sama-sama kita merafa'kan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat waktu, masa, tenaga yang kita masih dapat nikmatinya sampai pada pagi ini. Alhamdulillah, betapa besarnya anugerah Allah buat kita semua, dan itulah hakikat sebuah kehidupan yang kita patut syukuri, kerana hidup ini tidak ada satu nilai yang lebih berharga kecuali saat kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bayangkan, dan saya sebut ini bagi satu peringatan bersamalah, antara waktu kita sakit dengan waktu kita sihat, pasti lebih selesa dan lega sihatlah. Bukan saja urusan ibadat, makan minum pun mudah masa sihat. Tengok makanan, ada rasa nak makan, ada rasa nak minum minuman, perasaan tu nak sepinggan pun habis sebab sihat walafiat. Termasuklah ibadat. Bila sampai waktu solat, mudah kita nak buat ibadat. Berdiri lama pun tak apa, solat zuhur berjemaah, solat asar berjemaah, ke masjid pergi sebab sihat walafiat.
Tetapi saat Allah berikan kita ujian sakit, bayangkan bukan saja soal ibadat susah, makan pun tak nak. Orang hulurkan sepinggang kambing bakar, dia setalam kambing bakar nasi Arab. Tengok sajalah, muntah pun ada. Tak nak makan walaupun sedikit ataupun sesuap nasi. Kita tak ada rasa nak makan, hilang segala-gala keinginan makan. Faktornya kerana sakit, kehilangan segala-gala kekuatan. Nak solat, nak sembahyang pun rasa susah. Nak bangun wuduk susah, apalagi kalau sampai tahap orang nak tolong kita bawa ke toilet. Lebih teruk lagi, orang wudukkan kita nak solat zuhur asar contohnya. Oh, masa tu segala payah dan susah. Jadi kalau kita imbau balik antara nikmat sihat dan demam sakit ini, maka syukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala saat di mana Allah beri kita kesihatan. Waktu sihat, nikmat sihat itu lebih besar kepada kita. Contohnya pada pagi inilah, kenapa kita boleh hadir ke surau, ke masjid? Saya hadir kenapa? Sihat. Kalau saya demam, bulan lepas saya demam dekat 8 hari, 7 hari. Ya. Terlantar. Tak boleh bergerak ke mana-mana. Tapi bila Allah beri nikmat sihat, sampai. Pukul 10 kuliah, 9.35 dah sampai. Kira tu paling tidak sampai awal. Ataupun 10 kuliah mula, 10.30 baru pakai baju, lagi teruk. Ya? Jadi maknanya kekuatan tu ada sama kita sekarang. Puan-puan pun sama. 10 kuliah mula, pukul 9 suku dah ready. Saya tengok kita punya cameraman untuk sahabat original ni pun, Puan isteri Haji Yaakob pun pukul 9.30 dah sampai tadi. Saya ingat pukul 10 dah ada dah dia menanti untuk live kan. Jadi bukan nak apa ni, nak sebut, marilah sama-sama kita syukur atas nikmat kesihatan. Dan apa cara kita nak syukur pada Allah dalam bab kesihatan? Kita nak kata makasih saja. Makasih Allah kerana aku sihat. Makasih Allah aku masih dalam sihat. Tak cukup yang itu. Betul, dalam agama ini selama-lamanya, dan ini kita ulang sebut acap kali untuk kita mantapkan lagi hubungan Allah ini. Cara kita nak syukur pada Allah, apa caranya? Soalan bonus pada pagi ini. Boleh jawab tu sebab dah acap kali saya sebut. Apa cara kita syukur pada Allah? Syukur pada Allah ni atas kesihatan dia beri, atas masa, atas macam-macam ni. Nak syukur pada Allah ni, apa caranya? Sekadar thank you Allah, sekadar terima kasih Allah, boleh, tak ada masalah, tapi itu tak cukup, membadai. Maka cara yang utama dalam kita syukur ialah jaga ibadat. Hifzul ibadati. Ini jawapan yang mutlak. Apa cara nak syukur pada Allah atas nikmat diberi kepada kita dalam keadaan nikmat macam mana kita dapat? Apa caranya? Jawapan yang mudah, yang mutlak ialah jaga ibadat. Jaga dengan makna tunaikanlah, bukan jaga saja. Tunaikan ibadat. Itu cara kita dalam agama nak menterjemahkan kesyukuran Allah dengan beribadat. Saat kita angkat takbir kerana solat fardu, saat kita takbir solat sunat, saat kita beri sedekah kerana infak, saat kita berzikir 2-3 patah, kita berdoa, kita buat apa kebaikan dan ibadat, itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang utama. Sebab Allah tak minta daripada kita melainkan ibadat. Surah Az-Zariyat 57. Az-Zariyat 57 Allah kata apa kepada kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kamu hai manusia, tujuan utama untuk beribadat. Arti Allah cipta kita untuk beribadat. Itulah syukur kita pada Allah atas nikmat diberi. Maka orang jaga ibadat, orang itu sedang bersyukur. Orang tak jaga ibadat, entah di mana solatnya, di mana ilmunya, di mana Qurannya, di mana dia punya infak sedekah. Orang kata bahasa mudah tak buat, anda sedang kufur kepada Allah. Anda sedang kufur. Wal'ayyadzubillah. Anda tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah tema utama kita yang saya kira perlu kita lengkap
takkan sentiasa. Betullah ciri orang beriman ialah dia seronok beribadat. Dia seronok, cinta sayang ibadat tu melekat apa sajalah, termasuklah pengajian duha ke, baca Quran ke, tasbih, tahmid, bangun qiyam, tahajud, solat duha, solat apa saja ibadat, termasuk apa sajalah dalam kerangka ibadat, ia adalah suatu tanda kita sedang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya Allah tidak minta lebih pada kita. Kita dengan kita ni kadang-kadang lebih. Seorang ibu contohnya pelihara anak sampai anak dewasa, sampai keluar universiti, puluhan tahun dia jaga, belum anak kahwin. Bila jadi seorang ibu akan kata pada anak, "Angah, kau tahu tak, mak jaga kau dari kecil sampai kau belajar universiti, mak dah habis banyak tenaga, wang ringgit, harta kau belajar luar negara, beratus ribu dah habis, mak jaga kau." Boleh jadi tak berlaku macam tu. Lalu mak kata apa? "Ingat, bila kau dah kerja nanti, jangan lupa kepada mak, engkau bergaji sekian-sekian, mak kena adalah bahagiannya, tak banyak sikit, tak sikit banyak." Contohnya, ada berlaku macam tu? Mengakulah puan-puan, tapi bukan puan-puan lah, orang lain. Dia letak satu tema penting, anak mesti bayar balik. Ada tak? Ada. Dia letak syarat, dah kau bekerja nanti, adalah bagian mak. Engkau gaji 10,000 takkan tak boleh mak 1,500 sebulan. Atas asas mak dah ada. Bukan tak ada. Ada. Ataupun dia tak cakap langsung, dia cakap sipi-sipi je. Apa-apa faham je lah, abah jaga kau bukan sekejap. Kehabisan banyak. Biar suara tu tak ada ayah dia. Contohnya, dia bawa pada sipi-sipi, anak faham lah tu, abah aku ni nak jugalah duit pada aku bulan-bulan, gaji 3,000 letih dia. Tapi maksudnya lah, manusia ni nak kepada bantuan orang begitu sekali. Maksudnya kesan daripada jaga anak tadi, dia nak sesuatu. Allah tak begitu pada kita. Allah minta benda yang simple sebenarnya, ibadat. Bagi saya kata kepada tuan-tuan daripada saya, bila Allah minta beribadat, tidak besar. Sebab apa? Sebab ibadat itulah kemampuan kita. Soalnya sekarang ialah kita ada masa ke tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk ibadat, masa, tenaga perlu. Nak sembahyang duha, nak beribadat, nak baca Quran, nak bertasbih, tahmid, nak infak, kita fikir-fikirkanlah. Dan yang keduanya ialah, ini satu benda besar juga. Ini muqaddimah ilmu ni macam itulah. Kita tahu teks ada ni, tapi sebagai tahu pada tuan, ini benda-benda yang kita nak kena sentiasa motivate-kan. Orang kata renewkan sentiasa, sebab benda-benda penting bagi kita berjalan kita macam tu. Dalam agama, ingat, sesuatu yang kita buat, baik ibadat, wajib, sunat, pulangan untuk kita bukan pada Allah. Walaupun tanda syukur kita beribadat, tanda syukur kita beribadat, itu tanda syukur Allah. Tetapi kesan ibadat bukan untuk Allah. Kita infak banyak-banyak, sedekah banyak-banyak, baca Quran pun habis sampai 2 surah sehari. Kita jaga sembahyang sunat duha, kita jaga wajib sunat fardu contohnya, macam-macam buat ibadat. Pulang untuk siapa? Untuk Allah ke? Tidak, sikit pun tidak. Semuanya untuk kita juga akhirnya. Kita juga meraih kebaikan ibadat kita. Pahala, rahmat, rata sampai kepada kita. Allah tak ambil sikit pun kelebihan kita. Walaupun tugas kita beribadat, dan syukur, tapi Allah tidak merlu pada semua itu. Anda beribadat, baca Quran daripada pukul jam 7 sampai jam 8, habis 2 surah. Semua bacaan itu memang ibadat, syukur pada Allah. Tetapi pahala baca, pahala tengok Quran, untuk siapa? Untuk kita. Sebanyak mana kita buat, itulah untuk kita. Allah tidak ambil sikit pun kelebihan pada kita. Betullah ini menandakan Allah terlalu pemurah, terlalu rahmat dengan kita ini, sayang kepada kita. Jadi kalau kita sayangkan Allah, tunaikan haknya, kerana akhir kita juga akan mendapat di sebalik itu keuntungan. Allah tidak dapat, Allah bukan tidak dapat, Allah tak nak sikit pun daripada kita kelebihan hamba-Nya. Sebab Allah tu maha kaya dah. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah tu maha kaya dan maha terpuji.
Dan dia pun sebut dalam Al-Quran, aku ni maha kaya dah, tak perlu pada siapa pun. Tuan-tuan, puan-puan, boleh? Boleh apa? Boleh berhenti. Belum lagi, baru 10 minit ya. Tuan-tuan sekalian, Alhamdulillah, itu sekadar satu semangat motivasi saya pada pagi ini untuk saya sampaikan pada tuan-tuan, puan-puan yang hadir, sama ada secara berdepan, face to face dalam Dewan Kuliah, atau sudah menonton live kita daripada page masjid dan juga page sahabat original masjid. Baik, sambungan kita pada pagi ini, kita masih lagi bercakap tentang soal zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sememangnya salah satu ibadat yang menunjuk syukur pada Allah. Jadi ini pun masuk dalam bab syukur juga ni. Zikir pada Allah, kita baca doa yang pelbagai, itu juga masuk dalam tema syukur ataupun tema syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kan ini cabang ibadat. Jadi orang jaga zikir, yang berzikir itu mereka sedang bersyukur pada Allah lah tu. Nak minum air sekalipun, bismillahirrahmanirrahim, masukkan air dalam 2-3 sudu ke, nak minum tadi kita baca doa, paling tidak bismillah, paling jauh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dah selesai minum, kita kata alhamdulillah, ataupun paling jauh sikit, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ibadat tak minum air tadi? Ibadat. Dan tanda apa? Syukur atas nikmat air yang Allah beri ni. Boleh minum kita dan boleh hilangkan dahaga daripada rasa haus tadi. Ibadat, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi segala perkaitan amal kita dengan Tuhan, aku minum air seteguk, aku pakai pakaian, aku boleh bercakap, aku boleh duduk dalam majlis ilmu, aku boleh bangun, semuanya kita ikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini adalah sebahagian daripada tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambungan kita pada pagi ini muka surat 155, di mana kalau kita ingat pada 29 bulan 9 yang lepas, iaitu pada hari kita mengadakan kuliah semacam ini, kita sebut di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan satu hadis untuk kita amalkan dan kita baca, iaitulah kalau amalan ini kita lakukan pada waktu petang atau bila-bila masa sahaja. Antaranya ialah, cuba tengok balik, saya hari itu saya tak sempat nak tamatkan semuanya, pagi saya nak sambung sikit lagi. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kuat sangat ke mic? Okey, suara saya tinggi, kalau dekat sangat tak boleh juga, boleh? Okey, sebab ini nampak paling macam mic kita ni. Dah bagus tu, ataupun kita apa, terima kasih lah, dia semangatlah. Dia mic ini sebahagian daripada kekuatan penceramah naik pentas forum ke pentas ceramah kuliah. Kalau mic down, dia down sekali. Bawa dalam kuliah cadang 10 poin, tinggal 3 poin je, sebab mic down. Tapi kalau mic bagus, bawa 10 poin, dia nak cakap tambah lagi 10 poin yang lain, ya, yang sejam patut jam setengah. Betul tu. Betullah kita dalam bab ini kena jagalah. Baik, Nabi bersabda daripada Abu Hurairah, dia berkata, seorang datang kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang akan terjadi padaku disebabkan seekor kalajengking yang membagiku malam tadi? Ini cerita sahabat Nabi jumpa Nabi, apa jalan dia nak buat, dia nak ambil satu jalan untuk dia tidak disakiti, tak mesakit disebabkan oleh kalajengking tersengatnya pada malam tadi. Lalu jawab Nabi SAW, kata Nabi, ama law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurraka. Dia doa setakat tu je, setakat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri khalaq. Itu setakat tu doa. Lam tadurraka tu hadis, ya, itu perkataan lain. Dia doanya setakat
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, cerita macam ni. Sahabat ni mengadu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malamnya dia terkena sengatan kalajengking. Mana tidak mudarat sangat, mana mungkin sengatan yang agak kecil, taklah berapa sakit, tapi dirasa kesakitan. Maka kata Nabi, apa cara untuk mengatasi gigitan kalajengking malam tadi? Tapi tengok Nabi sebut, tuan-tuan. Nabi kata apa? Amal law qulta hina amsaita. Tengok. Sahabat ini disebut, sahabat ini digigit kalajengking belah malam. Belah malam. Maknanya malam balik ke atas lah. Lalu jumpa Nabi bila besok pagi. Jumpa Nabi esok pagi. Jadi kesakitan taklah teruk sangat lah ni. Tapi mana sakit lah juga. Kalau sakit mungkin tak ada berlaku cerita ni. Mana kesikit kita kata apa? Sengatan apa? Sengatan semut merah lah kot ya. Kerengga sakit 10 sahaja. Tapi ada mungkin satu sengatan yang kita sakit sepanjang sikit masanya. Kalipan masa saya lebih bahaya ya. Tak ke hospital susah juga tu. Tak apalah. Yang penting kena sengatan tu sahabat ni rasai. Pada petang di malam dia kena, besok jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, apa cara aku nak atasi kesakitan ini?" Jawab Nabi, tengok jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawapan yang menarik sebab Nabi minta kita bersiap sedia lah. Jangan datang tu baru tengadah. Ya, sediakan payung sebelum ribut. Tak ada hujan pun. Dan puak ribut tu, payung nada lah. Tunggu hujan dulu payah. Ya, nampak gelap cuaca, payung nada lah. Kau macam mana? Saya sedia payung, belum nampak nak hujan. Kalau sedia payung dah hujan, kita jadi basah, baik payung. Kereta jauh hujung sana. Contohlah ni, betul lah tu, boleh kata betul dah. Ya. Sedia payung belum hujan, baik. Jadi sahabat dia kata, Nabi SAW begini, Nabi jawab macam, Nabi kata apa? Amal law qulta hina amsaita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, seandainya engkau petang semalam membaca doa ini. Seandainya engkau petang semalam, mana sedengar belah malam kan? Patut kamu prepare, belum tu lagi. Ini tuan-tuan, maknanya Nabi nak ajar kita supaya kita bersiap sedia. Sebelum musibah datang kita ada persiapan. Antaranya baca doa ni lah. Mungkin kita kena sengatan tertentu, kita tak tahu. Tapi kita bersedia daripada awal lagi. Maknanya Nabi ajar kita supaya sentiasa baca lah. Khasnya bila? Hina amsaita, waktu petang semalam patut kita baca. Apa dia doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakannya. Makhluk-makhluk berbisa, ular ke, lipan ke, kalajengking, ini makhluk siapa ni? Makhluk Allah. Allah ciptakan mereka. Bukan jadi sendiri, tidak. Walaupun lipan seekor, Allah yang jadikan dia. Maka dengan izin Allah, sengatan lipan tadi tidak berbekas dan tidak menyusahkan. Sakit, dan mungkin tidak berbekas lama. Dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Jadi sebab itu kita minta Allah lindung kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi doa ini dalam maksudnya begini. Nabi minta kita amalkan supaya kita mengganggu. Itu yang betulnya. Mengganggu anak kita, anak kecil khasnya. Mereka tak berdosa, tapi ada gangguan kerana syaitan ini memang suka kepada anak-anak kecil. Suka dia dengan gangguan macam-macam. Maka cara kita, ini dia. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bacalah 3 kali, ke 6 kali, 9 kali. Tiup ke telinga kanannya dan baca lagi telinganya, dan baca lagi tiup di atas ubun-ubun kepala. Minta pada Allah jauhkan daripada gangguan makhluk-makhluk perosak. Ya Allah, hentikanlah tangisan budak ini, ya Allah.
Janganlah diganggu oleh hal-hal yang tidak baik dengan doa kepada Allah. Kita minta apa ni? Berlindung atas nama Allah Azza wa Jalla min syarri daripada kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha yang baik. Yang berbaki itu saya tak tahulah. Tapi dalam bab ini doa pada Nabi sallallahu yang disebutkan daripada Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Boleh hafal doa ni? Tak boleh hafal sekarang, nanti balik. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maksudnya, aku mohon berlindung di atas nama Allah yang sempurna. Kan Allah sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Malik, macam-macam nama Allah ni daripada gangguan makhluk yang ada. Kerana makhluk kuasa ini gangguan makhluk kuasa ini makhluk Tuhan juga, syaitan, makhluk Allah. Kita minta Allah yang hindarkan. Kalau jengking, maka Allah hindarkan. Jadi ini sebahagian daripada doa yang diajar Nabi. Cuba tengok di sebelah tu, di bawah tu, kami meriwayatkan daripada kitab Sunni dengan lafaz yang lain. A'udzu bikalimatillahi tammati ma khalaq salasan. Sahabat 3 kali, lam yadur syai'un, tidak akan di apa-apakan sesuatu. Kita pula tadi kalau kita ada musibah terkena, mungkin anak kecil kita terkena rasukan ke macam-macam baca. Sekarang ni untuk kita pula ni. Kita pula apa dia? Kita mengamalkannya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Paling tidak 3 kali kita baca. InsyaAllah kata Nabi, lam yadurrahu syai'un, tak ada apa yang boleh berlaku kepada kita. Gangguan ke, keadaan tidak elok, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, benda macam ni sebenarnya satu amalan yang simple dan mudah. Kita usaha, nampak? Apa dia? Kita usaha yang berbaki serah kepada Allah. Kita minta keselamatan, minta keamanan, dijauhkan barang bahaya, dijauhkan daripada masalah musibah, kesakitan macam-macam. Yang berbaki kita sebab Allah. Kita minta dengan dia. Tidak salah. Baik, ini sunnah Nabi pun dan Nabi ajar kepada kita. Cuma tinggal lagi keyakinan itu penting. Kita sebut dah sentiasa, bacalah doa apa saja dengan hati yang yakin. Sebab Nabi sebut begitu. Nabi kata apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Baca doa, minta Allah, tapi kena yakin Allah akan terima. Itu penting. Jangan pula aku baca tak tahulah terima, tak terima macam mana. Jangan macam tu. Dengan hati, dengan keimanan yang tulus mulus kepada Allah, itu yang utama. Tapi kalau baca pun dah tak yakin, terima tak tahu, aku pun tak boleh lah. Sebab benda-benda macam ni kita kena ada, orang kata kita punya link to direct Allah terus, direct dengan Tuhan. Link kita dengan Allah direct, tak ada di sana perantara dah. Aku dengan Allah, aku mohon dengan dia, aku minta dengan dia, aku yakin dia akan bagi aku minta. Itulah yang diajar oleh agama kita, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi cerita awal sahabat tadi sebenarnya, maka Nabi seolah ajar para sahabat tadi, kamu dah diuji, patut kamu baca petang semalam lagi. Dan kamu dah baca awal, insya-Allah tak kena ujian. Jadi seolah-olah Nabi nak ajar kita supaya bersiap sedialah kita. Siapa nak musibah, angkat tangan, kita doa. Tak ada lah kan? Tak ada nak gigit oleh serangga yang bisa ke, jatuh anak tangga ke, keluar nanti sepak batu jatuh, tak nak tu. Ya Allah, jauhkan kami semua itu. Maka apa cara kita untuk selamat pada itu? Macam inilah. Siap sedialah kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Khas untuk kita jugalah. Soal anak kecil ini satu hal, kita sendiri bacalah. Sekarang ni kita baca, luar rumah kita baca, di rumah kita baca. Sebab kita minta Allah lindung kita pada gangguan makhluk-makhluk tertentu, sama ada yang berbisa ataupun musibah. Jatuh nak tangga ke, jatuh depan pintu ke. Kita hari ini kadang-kadang isu yang paling menakutkan. Saya 2 hari lepas ada orang mesej kat saya minta doa untuk ayah dia. Ayah dia jatuh dalam toilet lepas makan, nak ke toilet, nak buang air dah kononnya, bunyi tu jatuh dalam toilet.
pendarahan otak lah, pendarahan kepala lah. 2 hari lepas ada sahabat saya, kawan, minta doa banyak-banyak ustaz. Ya. Kita tak tahu musibah berlaku bila biasa. Yang Allah nak jadikan, jadilah. Tapi kita ada kekuatan di mana kita ada persiapan untuk menolak daripada benda-benda yang kita tak boleh terima. Kita bukan tak terima, kita boleh narapi, menyusahkan. Contoh ni lah, a'udzubika limatillah tammati min syarri ma khalaq. Boleh puan-puan ya? Ada satu doa lagi yang ini kita sebenarnya ada dalam kitab kita dan memang kita dah baca kali pun dah sebut, iaitulah bismillahilladzi, ni sebelah ni muka surat 57 pun sebut ni. Ini ada doa kena jaga ni, kena hafal ni. Bismillahilladzi la yadurru, kita akan sebut nanti insya-Allah. Ini semua doa untuk kita minta Allah jauhkan bencana dan bala malapetaka baik. Boleh? Itulah bacaannya, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Makna jelas, ya Allah, aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna. Kalimah Allah ni apa makna? Iaitu nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Mulk, Al-Mudabbir, Al-Awwal. Macam-macam nama Allah yang sempurna belaka. Atau nama kalimah Allah itu, nama Allah itu, aku berlindung dengannya daripada gangguan-gangguan dan seumpamanya baik. Kemudian kami riwayatkan, susah kena hafal ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tak susahkan ya. Ramai dah hafal pun sebenarnya, ramai dah hafal, cuma jarang amalkan. Nah, sekarang masa kita dah tahu, kena amalkanlah. Lepas solat, belum solat, bila-bila masa lah. Tak tunggu petang, malam, siang, malam. Kita doakan sentiasa. Sebab kita tak tahu musibah bila-bila masa boleh berlaku. Tak petang, mungkin malam, tak malam, mungkin siang. Wallahu a'lam. Kami riwayatkan dengan sanad sahih dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi daripada Abu Hurairah bahawa Abu Bakar As-Siddiq berkata, ini Abu Bakar pula cerita ni apa yang berlaku. Abu Bakar temuin Nabi satu hari, dia minta Nabi tolong ajarkan beberapa ucapan yang dia nak baca pagi petang. Tengok ni tuan-tuan, dia riwayat daripada Abu Hurairah bahawa Abu Bakar cerita dia temu Nabi, dia minta Nabi ajarkan kepadanya beberapa perkataan. Katanya Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, perintahkan aku dengan beberapa kalimah yang aku ucapkan pagi dan petang hari. Tuan-tuan, ini menunjukkan apa ni? Keinginan dan kemahuan sahabat untuk menerima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa tu? Akun tak okey. Rosak akun kita. Oh, saya harap kipas ni, kalau tak kipas ni demam saya ni ya. Okey lah, sabar sekejap ya. Ujian ya. Baik, Abu Bakar minta Nabi ajarkan beberapa patah bicara untuk dia baca belah pagi petang. Ini tuan-tuan menunjukkan kesungguhan. Batu dalam hubungan kita dengan agama ilmu ni ialah, ini kita ambil cerita-cerita macam ni satu rangsangan motivasi kepada kita. Abu Bakar minta Nabi ajarkan beberapa bacaan doa untuk dibaca pagi dan petang, menunjukkan para sahabat Nabi ada kecenderungan untuk dapat sesuatu yang baru pada masa dah. Kalau mereka seronok bila Nabi ajar sesuatu, mereka amalkan. Kita ni tuan-tuan, hari ni minta maaf lah, saya bila sebut ni, saya cuba nak kaitkan dengan cerita ni lah. Kita pada hari ni, kekurangan kita, kelemahan kita ketara sangatlah dalam hidup beragama ni ya. Kecenderungan, kemahuan, keinginan kita kepada bab ilmu ni payah juga nak hidup ataupun nak sentiasa subur dan mekar. Payah. Macam duha kita lah. Duha ni saya rasa peringkat Masjid An-Nur UAJ 4 ni dah berapa lama dah ni? Baru 6 bulan. Kita PKP 2 tahun lepas ya. Saya pun datang ke sini sekira dalam belum PKP ya, baru start pengajian duha. Sampai hari ini dah 3 tahun dah tolak PKP, mungkin dah setahun 2 tahun lebih lah daripada kita bermuda.
Berapa ramai orang tahu tentang kuliah duha ni? Saya tak tahulah kalau orang sebenarnya tak tahu. Orang USG ni pada USG 1 sampai USG berapa? USG 24 ke 35 pada. Tak apalah 60 USG. Saya tak fikir orang USG tak tahu ada duha di Masjid An-Nur J4 ini. Saya tak fikir orang tak tahu. Sebab apa? Promotion ada. Kalangan sahabat kita pun mungkin sebut kalangan kawan-kawan dalam WhatsApp group. Tuan-puan ada WhatsApp group kan? Kalau langsung tak promo ni, saya ingat kalau tak promo tu rugi besar. Saya kalau puan-puan promo setiap minggu, bahkan hantar gambar penceramah ke, poster ke, itu pahala by cash menanti puan. Sebab apa tu? Tolong sebarkan majlis ilmu. Jangan kata itu benda yang tak ada nilai. Subhanallah, itu cara kita untuk dakwah tu. Kita nak mahu pada kawan kita lain, kita ada program ilmu jam sekian-sekian hari sekian. Itu satu dakwah itu. Secara cash dapat pahala. Jadi bayangkan, kita ada ruang nak sebenarnya kita buat. Okey, tak apalah, ini pun dah buat. Tapi orang ramai, bukan tak tahu. Bukan mereka tak tahu, tahu. Tapi kecenderungan tu ada ke tidak? Ini masalah kita. Kuliah duha disediakan, kitab pun ada dibacarakan, penceramah sedia datang 1 jam suku contohnya. Tapi bukan semua orang ada kecenderungan. Dia tengok apa ni, kuliah duha. Oh, ya kalau duha, oh tu tutup terus. Ya. Dia tak rekod dalam hatinya hari Khamis 10 pagi sehingga 11 suku pagi sekian tarikh di Masjid Nur. Dia tak rekod. Kalau dia ada kemahuan, dia rekod dalam mindanya, aku nak hadir, dia sebar online pula puluhan. Dan kehadiran bukan setakat kita yang hadir pagi ni. Kita ini alhamdulillah ada 100 orang. 100 orang kan ada 100 orang sekarang. Takkan datang ke 10 orang, 20 orang, 100 orang. Tapi kalaulah ada kesungguhan pada semua peringkat, hari ini bukan 100, sampai hujung sana, keluar sana, sampai depan ni penuh duduk ni. Sebab apa? Nak mengaji sejam suku. Saya tak kata orang tak mengaji, minta maaf lah. Tetapi kalau ada bukti nak mengaji, dia akan terbukti kehadirannya hanyalah 1 jam suku. Apalah makna sangat sejam suku itu? Apakah boleh menghalang urusan dunia kita? Menghalang urusan dunia kita 1 jam suku kerana ilmu? Jadikan kita terhalang urusan-urusan makan minum? Tidak sama sekali. Inilah pintu keberkatan. Sejam suku dengan ceramah. Di luar nanti boleh buat kerja apa? Allah berkati. Sebab kamu dah habis jam suku dengan aku bab ilmu, sekarang berkat kerja kamu, berkat kamu punya hidup. Tak benar macam tuan-tuan, ini masalah kita. Bila nak selesai, Allah musta'an, kepada Allah kita berserah. Ya Allah, ya Tuhan kami nak sangat satu hari akan datang masyarakat di mana pun mereka berada berduyun-duyun untuk cari ilmu. Mungkin ada juga kesilapannya. Apa kesilapannya? Kerana penceramah orang tak kenal, orang tak suka, orang tak berapa nak suka, ataupun mungkin juga faktor. Tapi bila penceramah datang, dia kenali, pukul 10 mula, pukul 9 dah ramai, penuh sampai ke bawah. Dan bagi saya tak betul. Apakah dengan nilai selebriti seorang ataupun nilai keilmuan sampai dia dikenali, kita baru datang. Habis ustaz kita yang memang ada ilmu menyampaikan dan boleh sampai, kita kata alah, siapa orang tu? Jangan perkecilkan orang. Tengok ilmu disampaikan. Betul, jiwa kita kena bersih. Tapi kalau kita hanya melihat siapa yang datang untuk orang terkenal, sekali ceramah 2,000 aku nak pergi, yang ni 20 orang tadi tak pergi, tak betul kita. Selama-lamanya yang tu ceramah umum sekali dalam setahun. Sekali setahun lama kita. Duha di tiap minggu. Pengajian berkitab. Jadi ini semua bukan nak tegur puan-puan di luar sana. Kita nak sebarkan supaya masyarakat ada kesungguhan. Ruang dah ada. Itu dalam bab ceramah. Bab berkitab pun sama. Apa kitab tak ada sekarang? Nak baca kitab tafsir, nak baca kitab sirah, nak baca kitab fadail amal, nak baca kitab apa? Ada catatannya dari masyarakat. Orang dah ramai dah tulis. Memang kitab pun mu'tabar. Tapi orang tak cenderung nak baca, nak beli. Buku yang paling tak laris ialah buku agama.
berbanding dengan buku-buku yang lain, majalah yang lain. Jadi ini semua benda-benda yang memang menjadi asbab kepada kiamat dah dekat. Sebab Nabi sebut, la taqumus sa'atu hatta yaqilla al-ilm. Kiamat tak akan berlaku sampai satu masa ilmu dah berkurang. Jaga-jaga. Nabi sebut, bila ilmu dah berkurang, orang tak nak mengaji, ilmu dah orang tak peduli, jaga-jaga, kiamat akan datang. Dan itulah tanda akhir zaman kita. Ilmu berkurang bukan cara kita, bukan satu cara. Allah kurang ilmu dengan cara macam-macam. Orang tak mengaji satu hal, duha orang tak datang, dia datang pula orang tulah juga. Yang ramai tak mari. Bukan saja Allah jadikan ujian melalui tadi, Allah uji kita dengan ilmu kurang cara mana? Ulama seorang-seorang mati. Allah matikan alim ulama daripada kita. Yang ada ulama kemudian tak sama dengan lama-lama dah. Tak sama dah. Bila orang alim meninggal seorang-seorang, gantiannya payah. Kita minggu lepas kehilangan seorang tokoh besar. Siapa? Minggu lepas. Baru dalam minggu lepas, dalam 2 minggu lah, Yusuf Al-Qaradawi. Kalau siapa yang tak merasakan dia tokoh ulama dunia, memang masalah. Seorang tokoh, penulisan sampai hampir 200 buku ditulis, 120 buku dengan tulisan dunia baca, terjemahan pula dalam puluhan bahasa dunia. Bahasa Melayu kita banyak terjemah dalam buku beliau. Seorang yang hafiz Al-Quran, dengan dia lautan ilmu lah, disebut Al-Alamah, seorang yang mahir dalam tuan-tuan. Meninggal beliau, agak-agak ada gantian dalam tempoh dekat. Minta maaf lah kepada sunnah alam sekarang, nak ganti orang macam ni tak ketemu idah. Bukan tidak Allah tak beri, tapi bukan mudah. Bayangkan Allah tarik seorang-seorang daripada kita, namanya alim ulama. Ya, itu di luar negara. Dalam negara kita beramai. Jadi saya tak tahulah, bukan nak merepek ni, tapi nak angkat cerita supaya puan-puan hadir pagi ni, tolong sampaikanlah. Kalau ada kawan kita yang kita rapat dekati, rapatilah dia. Jom kita bab ilmu ni, mengaji sekali seminggu pun alhamdulillah. Cubalah dapat 2 kali seminggu, bagus lagi dapat sekali. Kita ada ruang sejam, jom kita mari. Tak nak dengar semua pun, dengar sikit-sikit. Dengar, insya-Allah ada kebaikannya. Tak faham pun buat fahamlah, contohnya. Faham juga akhirnya. Sebab ilmu bukanlah benda yang agak susah untuk difahami. Kita bincang benda-benda simple je, bukan masalah-masalah yang kompleks difahami. Ada benda kita faham, mari dengar, duduk, insya-Allah banyak benda. Hati kita bergetar. Mungkin satu ketika bawa kawan kita datang ke majlis ilmu ni, macam ni lah, bercakap tentang soal mudarat, soal ujian berlaku. Dia mungkin dalam hidup dia tak pernah baca doa macam ni. Ujian datang memanjang, ujian sakit, ujian anak, ujian macam-macam. Tiba-tiba dia mari dengan ceramah macam ni, dia dengar hadis ni, tersentak dia. Rupanya ada doa Nabi ajar untuk aku, tak diuji Allah dengan benda pelik. Doa inilah, dia dapat ilmu, kita dapat, dia dapat. Jadi bayangkan, dapat ilmu ini kita amalkan, dia amalkan. Ini banyak benda. Kelama-kelamaan dia akan seronok mari. Hari pertama dia mari, hari kedua tanya kita, bila pula kuliahnya? Kuliahnya bila pula? Menyebabkan ketika itu ilmu tersabar. Ini kita harap macam itulah, insya-Allah. Saya tidaklah mengata kepada diri saya bahawa kalaulah muslimat ada sekitar 30-40 orang, saya tak suka, saya tak sonok, tak. Saya ada 2 orang saya mengajar. Katalah hari ini ada fungsi kita jaga muslimah dengan kameraman saja, ya, saya mengajar. Kecuali ustaz cukuplah, tak ada orang dengar dah, saya berhentilah. Sebab apa? Walaupun 2 orang dengar, saya harap ilmu sampai. Apalagi kalau dengar pula 30 orang, 300 orang, sampai penuh dewan ini, insya-Allah. Bukan mengepek, tapi beri peringatan supaya yang hadir ini makin, orang kata, bermotivasi dan makin sedar akan ilmu. Baik, cerita siapa tadi? Abu Bakar ni panjang pula ceritanya. Nak cerita kemahuan dia, tanya Nabi, ya Rasul, apa doa aku nak ajar, aku nak bawa hidup ini, nak baca. Tengok tuan kemahuan dia. Lalu Nabi ajar. Ini kita bawa ni. Jadi Abu Bakar yang pertama kecenderungan. Yang keduanya ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu minta daripada Nabi doa ini. Akhirnya siapa yang dapat sekali sahamnya? Kita juga.
Abu Bakar minta Nabi ajarkan baca doa untuk dibaca pagi petang, tapi sahabat ini sampai kepada kita rupa-rupanya. Kita berkongsi ilmu. Kerana seorang insan bernama Abu Bakar, dia minta ilmu kita dapat kutip sekali dan dapat dibaca oleh semua orang. Sampai kiamat. Inilah harga sebuah perjalanan orang yang cinta ilmu. Abu Bakar ni bukan jalan orang lah, tuan-tuan. Baik. Tapi doa ini agak payah sikit ni. Tapi boleh insyaAllah. Baik. Lalu bila Abu Bakar kata macam tu, maka Nabi jawab, Nabi kata, Qul. Nah, Nabi jawab terus. Nabi kata, wahai Abu Bakar, bacalah. Nak sangat kan? Bacalah. Maka Nabi ajar Abu Bakar dengan katanya, Qul Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Itu antara sebahagian daripada doanya. Maka doa setakat itulah. Kalau puan buka muka surat seterusnya, yang sebelah tu itulah doanya. Sebab selepas doa yang selepas tu bukan doa tu, itu hadis Nabi daripada baca kata-kata. Doanya setakat tu. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih. Kata Nabi sallam, qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta madja'aka. Nabi kata Abu Bakar, bacalah dia berpagi-paginya kamu, waktu petang kamu, dan ketika nak tidur. Wa idza akhadhta madja'aka, ketika nak tidur. Nabi minta Abu Bakar baca bila pagi, petang, dan ketika nak tidur. Ni saya rasa doa ni penting sangat ni. Boleh kita baca insya-Allah untuk kita hafal bersama-sama. Sebab antaranya ialah bukan saja pagi petang, ketika nak tidur. Wa idza akhadhta madja'aka, bila engkau nak tidur, baca doa ni. Apa doa ni berbunyi, tuan-tuan sekalian? Kita tengok maknanya. Allahu Akbar. Dia bergantung Allah ni, dia banyak cara lah. Banyak cara dan banyak metod dia, dan banyak benda kita minta pada Allah Azza wa Jalla. Tengok ni. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan benda yang nampak. Allah ni maha kaya, benda gaib dia tahu, yang zahir dia boleh tahu. Kita tahu benda yang nampak. Gaib dia tahu tak? Kepuan tahu apa berlaku petang ni. Kalau kalangan puan tahu petang ni, Ustaz, pukul 3 berlaku sekian, saya pun takut. Bukan makhluk manusia ni, bahaya ni. Tidak syaitan, manusia yang bertopingkan syaitan, itu saja. Sebab tidak mungkin. Betullah benda-benda bersifat tahu benda gaib ini, dia bukan akhlak manusia yang beriman. Adalah benda tak betul. Kalau seorang bomoh, mengarutlah tu. Kalau dia seorang yang dinamakan bomoh ke, dia kata apa? Saya tengok awak ni 2 hari lagi musibah menimpa ni, akan berlaku sesuatu, awak akan sekian-sekian. Karutlah tu. Apa alasan sekalipun, sama ada dia bercakap dalam nada apa pun, tak akan benar sama sekali. Percayalah puan-puan, kita tak layak bercakap benda gaib. Sebab ya'lamul ghaiba wa yang tahu benda gaib yang nyata hanya Allah Subhanahu wa taala. Habis Ustaz, ramalan kaji cuaca kata petang ni akan berlaku banjir, angin, monsun berita. Itu nama kajian akan secara ramalan. Tu dikata ramalan. Sebab alam bumi ada petanda tapi belum tentu berlaku. Tak boleh. Juga pasti pukul 5 petang hujan lebat sampai tenggelam Kuala Lumpur. Tak boleh macam tu. Dan tidak ada pun macam tu. Dijangka petang ini jam 5 sampai ke malam hujan akan lebat beberapa kawasan. Kenapa? Angin monsur bayar air bertemu dengan monsur Pulau Timur, macam-macam. Itu saya reka lah tu. Saya tak tahu, ya, reti sebutnya. Itu kajian akademik yang ada bukti-bukti yang mungkin betul tak betul.
dijangka hujan lebat, tiba-tiba hujan panas memancar. Jadi benda gaib tidak ada. Yang sama sekali, terutama dalam soal benda ketuhanan, akan berlaku gempa bumi sehingga akan berlaku kamu sakit tenat besok pagi pukul 7 pagi. Kalau ada orang macam tu, tolong jauhi segera. Kita tidak ada hak untuk mengimani, meyakini benda-benda di luar daripada batas pemikiran manusia. Itu hakikat. Sebab itulah kita puan-puan kena ada kekuatan ilmu yang cukup. Hari ini orang mudah terpedaya. Sebab itulah saya tengok dalam situasi hari ini, kepercayaan pada bomoh ni kadang-kadang melampau. Akhirnya mangsa bomoh akhirnya. Bukan mangsa fizikal saja, RM2. Sekali pergi mula-mula tak banyak, 50. Nampak bomoh tu betul lah, naik 100. Nampak di puncak tu naik 3,000. Akhirnya habis RM1 menjadi hak bomoh tadi. Akhirnya fizikal jadi hak bomoh. Tuan-tuan sekalian, ini benda-benda yang tak patut berlaku kalau orang tak ada iman. Tapi iman tak ada, itulah kenyataannya. Sebab itulah benda macam ni tidak boleh kita biarkan berlaku masyarakat kita. Sebab tu Nabi Allah sebut ni, Nabi sebut ni, Allahumma, ya Allah, Engkau Tuhan yang mengetahui gaib dan benda yang nyata terang. Fatiras samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi. Fatira, pencipta. Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Rabba kulli syai'in wa malikahu, Engkaulah Tuhan pemilik semua perkara. Rabba kulli syai'in, Engkau Tuhan pemilik semua perkara. Yang nyata, yang terang, siang, malam, manusia, binatang, lautan, semua ni milik Engkau belaka Allah. Tak ada milik sesiapa. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku yakin percaya tiada Tuhan yang lain kecuali Engkau ya Allah. Satu-satunya Allah yang maha benar, Engkau lah ya Allah. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung pada kejahatan diri aku. Tengok ni, kita minta kita ni dijaga oleh Allah daripada keburukan kita sendiri, kejahatan kita, daripada sudut perangai ke sikap watak. Kita minta Allah jauh pada kejahatan kita. So kita ni berjadi terjebak dengan benda tak betul. Betul, laku. Kita ada nafsu kemahuan yang kadang tak ada sempadan. Buat tu, buat ni, jahat, macam-macam. Kita minta Allah jauhkan. Ya Allah, a'udzubika min syarri nafsi, aku minta daripada kejahatan aku sendiri. Aku tak nak aku ni terlibat dengan benda buruk. Wa min syarri syaitan wa syariki, aku minta daripada gangguan syaitan serta segala gangguannya, segala kejahatan dia. Aku tak nak ya Allah, aku diganggu oleh syaitan yang derjana, mengganggu aku, merosakkan aku. Tak nak. Aku berlindung daripada kata aku sendiri dan gangguan syaitan durjana. Kata Nabi SAW, ucapkanlah pada hari, pagi hari, petang, ketika engkau hendak tidur. Tuan-tuan sekalian, saya berpandangan doa ini doa yang cukup menyeluruh. Sebab apa? Sebab dalam doa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahagian penting. Dalam doa ada 6 bahagian utama. 1, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Kita meletakkan satu pengiktirafan Allah ni Tuhan yang maha memiliki dari sudut benda gaib dan benda nyata. Dia tahu, dialah berkuasa penuh. Gaib apa akan berlaku, kita sakit demam, bila mati, bila, Allah tahu. Yang nyata Allah tahu. Itu satu pengakuan tentang Allah punya keesaannya. Yang keduanya ialah kita sebut tentang kehebatan Allah di sudut penciptaan. Apa dia? Fatiras samawati wal ardi, langit bumi yang terserat ini Engkaulah Tuhan pencipta, Engkau pemiliknya. Alam bumi, alam langit yang hebat, Engkau pemiliknya. Kita angkat Allah sebagai Tuhan yang maha hebat penciptaan. Yang kedua. Yang ketiga kita sebut apa? Rabba kulli syai'in wa malikah. Kita sebut tentang bagaimana Allah tu maha esa dalam semua perkara, maha satu. Dia yang menentukan segala-galanya, perjalanan kita, perjalanan bumi, perjalanan makhluk binatang, perjalanan air, sungai, semuanya tak ada di sana melainkan Allah yang esa. Tak ada di sana kabinet dalam urusan. Jadikan hujan turun bila, Allah tak pernah berbincang dengan malaikat, hujan turun pukul 3, pukul 4 ni. Contoh, ini bukan gurauan. Tak ada. Allah tentukan bila masa atas kehendaknya.
Hujan turun lebat, Allah menyertai hujan sampai kering, benderang. Kering, terang, benderang kan? Kering apa? Kering kontang. Allah boleh tengah-tengah kering kontang, hujan turun tiba-tiba. Siapa sangka? Allah tak pernah panggil menteri-menteri kanannya, menterinya untuk sidang. Kita nak hujan pukul pun agak sesuai. Tak ada. Ini bukan gurauan. Sebab Allah Rabb, Tuhan pemilik alam cakrawala sekali atas keputusannya. Kita baca surah Yasin ayat 82 kan. Innama amruhu idza arada syai'an, sambung, ay yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin 82 tu. Belum satu ayat terakhir kita baca tu. Innama amruhu idza arada syai'an, bil Allah nak berlaku satu perkara, dia akan berkata berlakulah. Tak ada dia nak tunggu persetujuan manusia. Hei manusia, aku nak hujan kejap lagi, setuju tak setuju? Tak ada. Atau panggil malaikat berhimpun nak bincang? Tak ada. Ini kan gurauan. Sebab Allah Maha Esa dengan kuasaan. Yang ketiga, yang keempat, kita meletakkan syahadah pada Allah Azza wa Jalla. Asyhadu an la ilaha illa anta. Kita perbaharui sentiasa. Kita punya keyakinan bahawa Allah Tuhan yang Maha Esa, syahadah ni. Yang keempat, yang kelima yang kita sebut, kepada Allah dengan rintihan untuk Allah jaga kita. Sebab kita tak ada kekuatan. Kita ada kekuatan, tuan-tuan. A'udzubika min syarri nafsi. Kita minta Allah jaga kita. Kita ada kekuatan sebenarnya. Kekuatan kita ada. Kita tak boleh nak mengelak satu keburukan, melainkan Allah yang izinkan untuk kita jaga diri kita. Sebab kita dalam soal hidup ini, semuanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Baik kita tolak keburukan, buat kebaikan. Allah rezeki kita. Sebab tu bagi saya mudah saja. Bila puan-puan boleh hadir ke program ilmu macam ni, macam duha ni, bukan kemahuan kehendak puan-puan totally, tapi Allah yang beri hidayah. Bukan totally, aku yang nak mengaji, aku yang rajin. No, kehadiran tuan-puan ke sini, di samping kehendak puan-puan, Allah beri hidayah. Allah lorongkan hidayah. Allah campur hati puan-puan keinginan, kemahuan sampai saat datang. Termasuklah dalam urusan-urusan keburukan. Ada kadang-kadang benda yang dah nak berlaku, tiba-tiba tak berlaku sebab Allah yang tutup keburukan kepada kita. Kita pergi satu lokasi tertentu, baru aksiden 20 saat yang lepas. Allah tidak kata musibah kena pada kita, tapi berlaku pada orang lain. Allah pelihara kita daripada musibah tu. Sebab itulah kita cukup berkata, Allahu Akbar, ya Allah, aku tadi lokasi aku kat situ dekat setengah jam duduk, tiba-tiba aku pergi saja berlaku aksiden contohnya. Kita bukan gembira, tapi kita syukur kepada Allah. Ya Allah, kau telah jauhkan daripada musibah. Syukur tu bukan gembira, tapi kita dalam keadaan kita syukur kerana kita dijauh musibah. Allah kehendak kita macam tu. Percaya tuan-tuan, sebab kita dalam agama ni kena bergantung dengan dia. Itu agama. Kita ada kekuatan. Bahawa kita minta kepada Allah, a'udzubika min syarri, aku minta berlindung daripada kejahatan. Engkau saja boleh, ya Allah, tolak pada aku kejahatan pada aku, ya Allah. Baik kejahatan nafsu ke perangai dan seumpamanya. Kemudian yang keenam, kita minta pada Allah apa dia? Daripada gangguan makhluk kita tak nampak. Syaitan yang boleh meresap dalam hati jantung kita malam siang. Ini lagi satu benda besar. Sebab kejahatan syaitan kita tak tahu bila masa boleh musnahkan kita, dia rosakkan kita tahu. Tapi kita minta, a'udzubu min syarri syaitan wa malaikih. Ya Allah, aku minta wa syirkih, aku minta engkau tolak daripada doa syaitan. Kita minta pada Allah Azza wa Jalla. Jadi bayangkan doa ini tuan-puan, puan-puan, ada enam perkara besar yang benar-benar meliputi kita punya keinginan, kemahuan. Dan Abu Bakar tanya Nabi satu soalan yang menarik, akhirnya Nabi pun sebut, dan kita dapat tumpang sama, bukan sekaki dua kaki lah, untuk amalkan doa yang sebegini. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi.
Kita baca sekali. Saya rasa saya nak ajak puan-puan untuk baca 2 kali, 3 kali. Kita nampak doa ini besar puan-puan ni. Banyak-banyak doa. Doa banyak sebenarnya, tapi ini di antara doa yang menarik daripada Abu Bakar, diajar Nabi kepada dia, insya-Allah. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Baca sekali lagi. Mudah-mudahan kalau tengok sekarang Allah ingatkan kita kemudian, tapi maksud doa ini menjadi saksi yang kita minta pada Allah apa yang diminta oleh Abu Bakar pada Allah Subhanahu ya Nabi. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Sekali lagi. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Kita cubalah hafal doa ini. Tak boleh sesegera mungkin dapat satu hari, kerana bagi saya ia doa yang menyeluruh. Ada 6 perkara yang kita kutip daripada doa tadi yang melambangkan bagaimana pergantungan dengan Allah itu begitu tinggi sekali. Antara ialah dijauh daripada gangguan syaitan dan kita sendiri. Sebab dalam hidup ni puan-puan, gangguan kita pun satu benda masalah juga. Kadang-kadang bukan syaitan, kita sendiri bermasalah. Syaitan satu hal, kita sendiri tak ada kekuatan. Jadi sebab itulah kita takut kadang-kadang sebab kesilapan kita, bukan syaitan sangat, kita yang silap. Jadi kita menerima bebanan sebab kesilapan kita, kita minta Allah jauhi daripada masalah-masalah tersebut. Baik. Hadis ini hadis cukup cantik. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, hadis yang sahih. Baik. Allahu akbar. Saya mengajari saya dan puan-puan untuk kita hafalkan. Tak boleh sesegera mungkin, dapat satu hari insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita yakin Allah buka pintu hati kita, ingatan kita, kerana kita ada niat yang betul. Niat ikhlas ada, kemahuan ada. Allah tak akan tolak kita punya kemahuan yang baik insya-Allah. Kemudian satu lagi yang terakhir, kami riwayatkan di lafaz sebelum dalam surah Abu Daud daripada Abu Malik Al-Asy'ari bahawa para sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa Rasulullah, ajarlah kami kalimah yang dapat ucapkan pada pagi hari, petang dan ketika nak tidur." Ni tuan-tuan, cerita-cerita ni adalah gambaran menunjukkan kemahuan sahabat yang mendalam, keinginan mereka. Tanya Nabi macam-macam, apa doa Rasulullah, kami nak baca ni. Waktu malam, pagi sampai nak tidur malam pun baca. Maka salah satu di antaranya ialah Nabi menyebutkan dengan menambah perkataan, cuba dengar elok, baginda menyebutkan baca sebut dan menambah, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslimin. Maksudnya, dan aku berlindung kepada daripada melakukan kejahatan atas diriku atau melaku pada orang lain. Hadis ini ada menyambung hadis tadi. Yang tadi kita baca tadi, Allahumma alimal ghaibi wasyahadi sampai akhir, sampai kepada wasyirki. Riwayat sebut sahabat lain tanya Nabi satu hari, bukan tadi Abu Bakar kan,
Ni sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kami nak doa juga pada kamu, apa ni baca pagi petang sampai nak tidur. Nabi ajar yang tadi, Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi, sampai kepada wasyirki. Nabi sambung sikit lagi, sambung lagi. Panjang pula ustaz, macam mana, nasib lah. Tapi Nabi sahabat dengan sambung lagi, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslimin. Maknanya, ya Allah, aku nak engkau ni tidak buat benda jahat atas diri aku dan tidak buat jahat untuk pada orang lain. Cantik itu. Kita minta Allah jadikan kita terlindung buat jahat pada kita dan tidak buat jahat pada orang lain, tidak zalimi orang lain, tak zalimkan muslim yang lain. Ini doa bagus ni. Bila kita minta Allah lindung kita pada kejahatan pada orang, baguslah tu. Saya tak jadi dendam dengan orang, saya tak nak musuhi orang, saya tak nak rasa dekat orang, tak ada. Baguslah. Pak kita hidup ni kadang-kadang yang lebih mudah apa dia? Dengki kat orang mudah sangat. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, itu yang terlalu mudah tu. Tengok orang lebih sikit, datang kalimah mengaji pagi ni, bawa beg paling tidak 1,000 tu, aku RM30. Contoh, bukan kalimah sini, kalimah belah-belah di Singapura, di Indonesia ni. Dia datang benda macam tu. Nampak mewah sangat tu. Hati berdetik. Sebab apa kawan tu bawa beg agak mahal? Duit rasuah ke duit betul? Tengok. Dia tambah lagi. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal lah tu. Jiwa kita kadang-kadang sakit. Bukan saja masalah perempuan, lelaki-lelaki pun sama. Dia kawan tu tanggalkan kasut depan masjid, jenguk dia. Ini Camel aktif ni, tak 300-400, aku longgok tepi jalan beli. Contohnya, bukan saya, orang lain lah, ya. Tiba-tiba datang pasal mahal kasut dia, mewah nampak. Contoh bab yang simple itu. Hati kita mudah jadi rosak dan sakit. Betul tak? Mengakulah, iyalah tu ustaz. Hati kita mudah. Kalau kita minta pada Allah, tolong ya Allah, aku tak zalimi orang lain, tak bencikan orang, tak ada benda-benda macam itu. Ini doa ni. Au ajurrahu ila muslim. Aku tak nak zalimi orang lain ya Allah, yang seagama aku, yang seiman, tak nak ya Allah. Baguslah tu. Jadi kita hidup, tuan-tuan, bila ada semangat macam tu, selamatlah kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Dan kalau nak tambah doa ini, silakanlah. Tak nak tambah dah, setakat tadi pun dah penat. Setakat itulah. Rajin tambah lagi. Wa an aqtarifu ala su'an au ajurrahu ila muslimin. Dapat yang tu insya-Allah. Baik, sangat-sangatlah. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kita rezeki. Cuma tambah sikit lagi, seminit terakhir. Doa yang saya sebut tadi sepatut saya sampai, tapi tak sampaikan juga. Tapi tak apa, apa dia? Yang terakhir itu Nabi sebut, siapa yang baca pagi petang, malam siang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allah tidak akan mudaratkannya dengan suatu kemudaratan. Yang ni saya ingat kita boleh sambung nanti, tapi doa tu kita amalkanlah. Walaupun tak tafsiran pun kita amalkan. Apa dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul. Kita nak keluar rumah, drive jauh dekat, kita nak pergi hantar anak sekolah, kita nak pergi ke mana-mana, apa pun kita buat, minta Allah jauh daripada musibah. Amin rabbal alamin. Sekadar pertemuan kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati, memberkati kita semua. Dan memang rasa panas, tuan-tuan, ya. Saya berpeluh ni, agak-agak 2 minggu lagi, panas tak panas. Kalau panas, kita buat ceramah di luar mudah, ya. Tak ada saja. Kita tak diuji. Orang berilmu tak diuji.